Baik, seterusnya juga kita akan bercakap lebih lanjut berkenaan tentang sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perlis 2022 yang mana ia juga merupakan program kembar hijau bersama Himpunan Outdoorians Malaysia HOM Perlis. Dan kita akan berkongsi dengan lebih lanjut. Tetamu kita berada di dalam talian iaitu AG Syafiee AG Ahmadni iaitu Pengarah Perhutanan Negeri Perlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan, terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Okey Tuan, molek untuk kita mulakan berkenaan tentang serba sedikit sambutan Hari Hutan Antarabangsa bagi peringkat Negeri Perlis untuk tahun ini Tuan. Terima kasih saudara pengacara Ismail Adnan dan Roja Safia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Jadi program sambutan Hari Hutan Antarabangsa pada kali ini disambut agak unik dan berbeza daripada biasalah. Di mana pada kali ini sambutan Hari Hutan Antarabangsa disambut dalam tempoh Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuan Raja Perlis yang ke-79. Jadi aktiviti sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini dijalankan dengan gabungan ataupun kerjasama gerakan strategik iaitu Pertubuhan Nadi Sihat, yang mana kita menggabungkan aktiviti outdoorian ataupun penggemar aktiviti lasak dalam penanaman pokok bersama dengan para sukarelawan. Jadi yang uniknya sambutan Hari Hutan yang kita bawakan pada tahun ini seperti saya katakan tadi berbeza, dan kalau kita ikutkan juga tarikh sambutan Hari Hutan Antarabangsa setiap tahun disambut sebenarnya pada setiap 21 Mac. Cuma di Negeri Perlis ini agak kelewatan disebabkan cuaca di Perlis. Kalau Saudara Ismail dan Roja Sofi perasan, Perlis ni memang kita akan melalui satu fasa yang dikenal pasti sebagai musim timur, orang kata, orang boleh kata, iaitu musim panas pada Disember hingga bulan April kebiasaannya, menyebabkan tidak sesuai lah untuk kita buat aktiviti penanaman. Jadi pun begitu, aktiviti penanaman ataupun sambutan ini tetap menjadi, orang kata, kegairan kita untuk warga perhutanan untuk disambut. Jadi kita telah memilih pada 29 hari bulan Mei untuk dijadikan sebagai sambutan di peringkat Negeri Perlis. Dan pendapat Tuan sendiri, mengapa perlunya hibahan dan juga pendedahan tentang sambutan ini kepada keluarga Malaysia? Okey, kita setiap malam lah kita ni sering lupa lah. Tambahan pula Hari Hutan ni agak kurang mungkin mendapat liputan. Jadi sambutan ini sepatutnya perlu sentiasa dihebahkan kepada keluarga Malaysia untuk memberi pendedahan dan peringatan berkenaan dengan peranan hutan itu kepada kesejahteraan masyarakat. Kita tahu hutan ini mempunyai peranan secara langsung dan tidak langsung kepada ekosistem dan juga kepada masyarakat. Bertepatan dengan tema hutan untuk kesejahteraan masyarakat, hutan itu memainkan peranan untuk menjaga ekosistem daripada sumber air bersih, udara yang bersih untuk kehidupan kesejahteraan kita, rakyat kita secara lahiriah. Jadi peranan ini sepatutnya kita war-warkan. Dan kedua yang kita nak hebahkan ini sebab kita nak menggalakkan penglibatan semua rakyat dan keluarga Malaysia untuk sama-sama terlibat dengan aktiviti yang kita jalankan bermula 27 ni hingga 29 Mei di Kompleks Ekopelancongan Sungai Batu Pahat di Perlis. Baik, Tuan, apakah antara pengisian dan juga mungkin aktiviti yang direncanakan untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini? Okey, tarikhnya kita buat pada programnya pada 27 hingga 29 Mei, di mana 4 aktiviti yang telah diadakan ataupun dirancang bermula pada 27 hari bulan, iaitu aktiviti melibatkan aktiviti outdoorian itu sendiri, aktiviti lasak, aktiviti mendaki Bukit Keteri, aktiviti masuk gua, aktiviti mendaki Bukit Wang Gunung, maksud saya, dan juga aktiviti berbasikal sambil menanam pokok. Semua aktiviti yang melibatkan aktiviti lasak yang dibuat pada 27, 28 dan 29 ini akan melibatkan aktiviti penanaman pokok di setiap lokasi yang berbeza. Misalnya, kalau saya bagi contoh, aktiviti berbasikal kita akan buat pelepasan pada 29 hari bulan oleh Pembangunan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, dan tim ataupun
kumpulan ini akan berhenti di satu spot atau point untuk menanam pokok dan dia akan lanjutkan dengan aktiviti basikal. Dan lagi unik saudara Ismail dan Raja Sofi, satu kumpulan bermotosikal akan diketuai oleh Menteri Tenaga Yang Berhormat Menteri Tenaga dan Sumber Asli, maafkan saya, secara bermotosikal untuk menanam pokok di beberapa tempat di Perlis, bermula daripada Hutan Paya Bakau, yang mana kumpulan rombongan bermotosikal sebanyak 30 buah ini akan pergi menanam bersama dengan sukarelawan yang telah ditetapkan di tempat-tempat tersebut, dan dia akan pergi satu tempat akan buat cara penanaman bersama dengan sukarelawan. Dan yang unik juga, kita juga mengadakan sambutan Raya Outdoorian pada 28 malam lah. Jadi kita jemput rakan-rakan Outdoorian atau penggemar aktiviti lasak yang bukan saja berada di Perlis atau di luar Perlis lah, dalam Perlis dan luar Perlis, untuk hadir yang ke lapangan, di mana kita buat aktiviti Raya Outdoorian ini bersama dengan penggiat-penggiat Outdoorian kita di Kompleks Sungai Batu Pahat di Nakawan Base Camp. Itu dia antara aktiviti-aktiviti yang cukup padat dan cukup menarik ya, Ismail. Dan mungkin juga boleh kongsikan pada para penonton sekali lagi, boleh wawarkan bila dan adakah keluarga Malaysia boleh join program tersebut? Silakan. Okey, pada 29 hari bulan ada satu majlis perasmian yang dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Raja Muda Perlis, iaitu pada tengah hari pada 29, dan yang kita alur-alurkan penglibatan daripada keluarga Malaysia ni sepanjang tempoh inilah, iaitu bermula hari ini hingga ke 29, di mana rakyat terutamanya di Negeri Perlis bolehlah masuk datang ke Kompleks Pelancongan Sungai Batu Pahat untuk ikut bersama-sama menyertai aktiviti outdoorian di sana, dan juga menyertai penanaman pokok yang telah dirancang, di mana kita juga ada buat pemberian pokok-pokok kepada rakyat ya, ataupun keluarga Malaysia yang mengunjung di Kompleks Pelancongan Sungai Batu Pahat untuk dibawa pulang dan ditanam. Sekiranya untuk terlibat dalam aktiviti kembara tersebut, bolehlah untuk merujuk kepada urus setia untuk didaftarkan untuk serta. Okey, Tuan, berapa jangkaan pengunjung yang akan hadir dan juga keterlibatan mungkin daripada pihak awam, juga daripada pihak agensi dan juga institusi yang berkaitan untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini? Okey, setelah kita telah merancang sebanyak 1,000 orang peserta sukarelawan daripada 55 entiti, iaitu sebanyak 16 agensi kerajaan, 7 institusi pendidikan dan juga institut kemahiran, 14 syarikat swasta dan 18 persatuan dan kelab, yang mana yang ini telah mendaftarkan diri untuk terlibat dengan aktiviti penanaman untuk menanam sebanyak kita jangkakan sebanyak 11,800 pokok di 9 lokasi yang berbeza pada 28 dan 29 lah. Okey, baik-baik. Tuan, bercerita juga tadi disebutkan dengan tetamu-tetamu kenamaan yang akan hadir dan juga dengan perkongsiannya, apakah mungkin harapan daripada pihak penganjur untuk melihat sambutan Hari Hutan Antarabangsa pada kali ini di peringkat negeri Perlis akan dapat sambutan yang menggalakkan dan juga akan diteruskan untuk edisi-edisi yang akan datang? Okey, seperti saya maklumkan awal tadi, sambutan Hari Hutan Antarabangsa yang kita buat pada kali ini, kita sambut bersama dengan atau bersempena dengan kempen penghijauan Malaysia, di mana kerajaan Malaysia juga telah menetapkan satu program penghijauan Malaysia yang mana mensasarkan tanaman sebanyak 100 juta pokok untuk rancangan Malaysia ke-12. Jadi Perlis mensasarkan sebanyak 200,000 pokok setahun, dan aktiviti-aktiviti penanaman pokok ini yang kita sasarkan, kita minta penglibatan secara terus daripada keluarga Malaysia, khususnya yang berada di Perlis untuk terlibat secara aktif dalam usaha penanaman. Jadi pun begitu, sekiranya rakyat ataupun keluarga Malaysia yang berada di luar daripada Perlis yang tidak berkesempatan untuk menyertai program ini, insyaAllah kita masih boleh buat satu perkara yang dapat menyumbang kepada pemeliharaan alam kita ataupun ekosistem kita melalui aktiviti penjimatan air, penjimatan penggunaan elektrik, mengelakkan dari penggunaan
penggunaan plastik sekali guna, kita semula dan penanaman pokok dan pelbagai lagi. Cuma apa yang kita tengahkan untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini adalah lebih kepada program penanaman dan memberi kesedaran kepada rakyat. Bagi yang tidak berkesempatan untuk tanam pokok dan tidak ada peluang untuk tanam pokok, insyaAllah kempen-kempen yang ataupun program-program aktiviti kecil yang saya sebutkan tadi, kita beri kesedaran supaya masing-masing boleh menerap di dalam sanubari dan kita tanam kesedaran itu dalam hati lah. Jadi yang lain tanam di atas tanah, yang lain tu tanam di dalam hati untuk kesedaran sendiri. Dibajai dengan kasih sayang dan juga niat murni. Wah, terbayang pula. Berbunga-bunga rasa hati kita pagi ni. Okey. Dan Tuan difahamkan juga pelbagai seperti yang dikongsikan pelbagai aktiviti lasak yang akan diadakan, antaranya juga kita dapat berpeluang untuk menanam pokok ketika itu, tetapi had waktu itu pada jam berapa sehingga jam berapa yang akan ditetapkan, sebab pelbagai program-program yang telah pun akan dijalankan. Okey, sebenarnya untuk aktiviti penanaman ni kita telah buat secara tidak langsung bermula daripada 27 hari bulan. Hari inilah kita start dengan aktiviti penanaman di mana yang sukarelawan yang telah datang untuk memberi bantuan dan kita bekalkan dengan pokok untuk ditanam. Dan ada juga kumpulan yang tidak dapat untuk menyertai pada 28 dan 9 dan hari ini dia berkesempatan dan diberi anak pokok untuk pergi bersama dengan kayuhan dan basikal untuk tanam di beberapa lokasi. Jadi bermaksud aktiviti penanaman ini akan berlangsung bermula daripada hari ini sehinggalah 29. Pun begitu, sekiranya dalam tempoh sambutan Hari Hutan Antarabangsa ini tak sempat tanam pokok kata, tapi kempen penghijauan Malaysia tetap diteruskan sehingga 2025. Jadi pendek kata sepanjang tahun sehingga tahun 2025 lah. Tuan, negeri Perlis sendiri terkenal dengan tarikan flora dan fauna serta tarikan alam semula jadinya. Jadi mewakili pihak kerajaan negeri Perlis dan juga di negeri Perlis juga, mungkin ini kesempatan yang terbaik untuk mempromosikan dan juga bersama-sama berkongsi dengan penonton berkenaan tentang keunikan hutan di negeri Perlis. Okey, Perlis ni memang unik lah sebab kita di Perlis dianugerahkan dengan muka bumi yang berbatu dan berbatu dan juga pelbagai, di mana keadaan bukitnya yang dipenuhi dengan batu-batuan dan juga banyak gua-gua. Jadi ini menyebabkan Perlis ini unik daripada yang lain. Tapi tidak kurang juga keunikan yang ada yang menyebabkan sesuatu yang luar biasa berbanding yang lain. Kalau kita tengok di Perlis ni kita ada beberapa tarikan yang baru lah, misalnya Viewpoint Wang Pelian. Lepas tu kita ada Gua Kelam, Gua Wang Burma, dan kita juga ada kawasan-kawasan pelancongan yang selain daripada nature atau alam semula jadi seperti Kampung Warna-Warni di Kuala Perlis dan Pasar Terapung di Jabatan Pengeran dan Saliran Perlis dan pelbagai lagi. Kalau aktiviti ini sendiri kita buat di Kompleks Ekopelancongan Sungai Batu Pahat di bawah Jabatan Perhutanan. Jadi aktiviti ini boleh dijalankan di berbagai kawasan lah. Kalau saya sebutkan satu persatu ni mungkin agak tak sempat nak sebutkan semua lah. Jadi insyaAllah Khidmat Tasawuf pun ada di bawah Perhutanan ni banyak lah kalau kita boleh survey lah di media sosial. Okey, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada Tuan Syafiee. Selamat maju jaya untuk sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri Perlis 2022, kempen penghijauan Malaysia yang akan berlangsung pada 27 hingga 29 Mei 2022. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam.